Salam sejahtera dan salam hormat. Anda sedang menonton Menjelang Malaysia Memilih bersama saya Nixon Nyambar, dan Menjelang Malaysia Memilih segmen ini yang mana kami membawakan kepada anda diskusi ataupun berbincangan bersama dengan pakar-pakar ataupun saintis atau penganalisis politik berkenaan dengan apa sahaja yang menyentuh kepada keadaan semasa politik negara kita, yang mana kita tahu PRU15 akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubarannya, dan ini perkara yang kita tahu sedia maklum. Tapi pelbagai aspek yang kita ingin sentuh dan juga kita bincangkan bersama dengan pakar-pakar kita, tapi kita akan bawakan selepas ini. Tapi sekarang ini kita nak berkongsi dengan anda berita-berita yang telah pun kami paparkan di Astro Awani, yang mana dalam buletin-buletin sebelum ini berkenaan dengan perkembangan semasa politik tanah air. Seperti mana kita tahu, UMNO masih mengekalkan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT yang menamakan Naib Presiden Parti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri sekiranya memenangi pilihan raya umum ke-15. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sekiranya ada dakwaan terutama daripada pembangkang yang menyebut beliau yang dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, ia adalah cubaan untuk memecah belahkan parti. Kita dengarkan. Bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak yang pada hematnya seseorang ahli Dewan Rakyat yang mempunyai command of majority atau pada hemat tuanku mempunyai sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen yang telah memenangi kursi parlimen untuk membentuk kerajaan. Jadi jika ada parti pembangkang yang menamakan orang lain daripada Datuk Seri Ismail Sabri, itu adalah usaha untuk mereka memecahkan UMNO dan BN. Jadi itu saya tidak hormati pendirian itu. Dan dalam perkembangan terkini juga, yang mana ahli UMNO diingatkan jangan sabotaj parti itu dalam pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebaliknya meminta mereka mendahulukan kepentingan parti untuk menang dalam proses demokrasi itu. Ingatan itu dinyatakan Ismail Sabri ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bera. Naib Presiden UMNO yang juga Ketua UMNO bahagian Bera itu bertegas, paling malang jika terdapat unsur-unsur sabotaj kepada calon yang bertanding. Ini kerana sabotaj hanya akan merugikan parti. Dalam pada itu, beliau turut meminta ahli UMNO buang sikap terlampau yakin akan menang. Sebaliknya, apa yang berlaku dalam pilihan raya umum ke-14 perlu dijadikan pengajaran. Dan selepas sesi mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bera, Ismail Sabri kemudian melancarkan jentera PRU P090 Bera. Tapi bekerja kuat untuk parti. Bekerja kuat untuk memastikan parti menang. Bukan bekerja kuat untuk memastikan kita bertanding, memastikan kita yang menang untuk diri sendiri, tetapi parti yang menang. Itu yang penting. Saya ucap terima kasih kepada ramai yang bekerja kuat untuk kemenangan parti. Untuk diri sendiri, berangan-angan sikit-sikit tu okeylah, tak ada masalah. Tetapi jangan kerana kita nak bertanding dan tak dapat bertanding, kita sabotaj kawan yang bertanding. Itu yang tak boleh. Bergerak kulu kilir untuk pastikan calon kita kalah. Baik, itu antara perkembangan semasa yang dapat kami kongsikan. Dalam buletin-buletin sebelum ini juga telah kami siarkan di Astro Awani, dan kami kongsikan semula kepada anda berkenaan dengan perkembangan semasa politik tanah air. Tapi pada jam ini dalam Menjelang Malaysia Memilih, segmen ini kita nak bincang berkenaan dengan perihal pembubaran, yang mana seperti yang telah kami siarkan juga, Majlis Presiden Pakatan Harapan PH sebelum ini mengambil keputusan untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi Dun Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Perkara itu dinyatakan pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita juga tahu pendirian sama turut dibuat pimpinan PAS yang mana turut tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Terengganu dan Kedah pada pilihan raya umum ke-15 seperti yang dinyatakan oleh Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dan kita melihat kepada impak
daripada keputusan yang dibuat ini, semestinya pelbagai aspek diambil kira, bukan saja kecenderungan ataupun apa sentimen rakyat ketika ini yang lebih mementingkan kepada well-being ataupun kebajikan masyarakat ketika ini, yang mana kita tahu keadaan semasa adalah yang kita titik beratkan adalah berkenaan dengan mungkin berdepan kesiapsiagaan berdepan dengan bencana banjir seperti pelbagai juga isu ataupun cabaran semasa, dan kita lihat juga keputusan pembubaran ini, adakah perkara ini akan terus membawa negara kita ke kancah politiking yang berpanjangan, dan kita nak berdiskusi berkenaan perkara itu bersama dengan saintis politik iaitu Profesor Wong Chin Huat yang ketika ini berada bersedia bersama kita pada jam ini. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kita dalam segmen ini. Pertama sekali Prof, kita lihat kepada impak DUN tidak dibubarkan ini. Pilihan raya tidak bersama dengan Parlimen. Apa yang dapat kita fahami? Adakah ini akan terus menyebabkan negara kita ini terus mengalami politiking berpanjangan Prof? Pandangan Prof? Terima kasih saudara kerana mengundang saya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang baru, tetapi yang baru itu tidak semestinya buruk. Seperti dahulu kita tidak pernah ada perjanjian antara kerajaan dan pembangkang, dan ia telah menjamin membuktikan bahawa ia membawa manfaat kepada rakyat. Perkara yang sama kalau dahulu kita dah biasa dengan pilihan raya serentak antara persekutuan dan negeri, tetapi itu sebenarnya agak jarang di dunia, di negara lain yang ada merupakan persekutuan, kerana ada dewan yang lain, maka ada undi yang lain, dan dia tidak ada satu tarikh yang tetap. Apa yang kita perlu pastikan adalah kita boleh memanfaatkan diri daripada norma baru ini. Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi bersiap saga untuk menghadapi banjir, ini sebenarnya menguntungkan rakyat kalau machinery kerajaan negeri itu ditumpukan untuk membantu rakyat menghadapi banjir daripada mereka bergiat dalam kempen. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat tak kiranya banjir atau tidak, apabila kita ada pilihan raya pada masa yang lain, ia sebenarnya bermakna rakyat mempunyai lebih satu peluang untuk menilai dan mengawal ahli-ahli politik dan parti-parti politik. Maksud saya, kalau rakyat perlu pergi mengundi, katakan bulan Ogos sekali lagi selepas PIU 15, maka kerajaan yang dibentuk selepas PIU 15 ini akan berhati-hati untuk 10 bulan. Mereka tak berani tidur dalam kerja atas kerja, mereka tak berani bersikap angkuh, sombong, rakus dan sebagainya, kerana kalau tidak mereka akan dihukum dalam PRN untuk 6 negeri ini. Itu yang penting. Yang kita harus lihat bahawa ini pilihan raya tak serentak itu sebenarnya adalah langkah yang lebih selamat untuk rakyat, kerana dia tidak letakkan semua telur dalam satu basket, tapi dia letak dalam 2 basket yang berlainan. Dan ada pertimbangan takut pasal kadar undi itu rendah untuk PRN nanti. Itu boleh diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, kerana 6 negeri ini mereka akan habiskan tempohnya pada penghujung Jun sampai mula Julai, kecuali Penang. Jadi kalau mereka semua bubar begitu pada masa itu, maka SPR sebenarnya boleh mengumumkan seawal-awal mungkin Disember ini bila tarikh pengundian tahun depan di Ogos. Jadi rakyat boleh bersiap sedia. Yang kedua adalah kita perlu perluaskan kemudahan ataupun perkenalkan kemudahan untuk undi tidak hadir. Maksudnya pengundi yang di luar kawasan mereka tak perlu balik kampung dan mereka undi di ibu negeri mana-mana mereka ada, dan undi itu dihantar balik. Dengan cara ini kita sebenarnya boleh mendapat menikmati kebaikan pilihan raya tidak serentak tanpa menghadapi kerumitan.
Terima Kita kasih. juga nak seimbangkan dengan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, yang mana beliau amat mengesyorkan supaya negeri-negeri yang tidak dikecualikan seperti mana daripada 4 negeri iaitu Melaka, Sabah, Sarawak dan juga Johor yang kita tahu pilihan raya negeri ini belum mencapai tempoh matang, tetapi negeri-negeri lain amat disyorkan untuk membubarkan DUN mereka. Tapi dalam perkembangan semasa ini, 6 DUN terbaru sudah pun tidak membubarkan DUN, mengambil keputusan untuk tidak membubarkan DUN mereka pada masa ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, supaya pilihan raya negeri tidak diadakan secara berperingkat di masa akan datang ini, sekaligus menjimatkan lagi kos untuk mengadakan pilihan raya itu supaya ini diadakan serentak pada PRU masa ini dan terus settle dan tidak lagi dilakukan di masa-masa akan datang. Kita melihat kepada pandangan ataupun keseimbangan daripada kenyataan itu, adakah benar ianya dapat menjimatkan kos dan juga dapat memberi banyak kelebihan berbanding daripada keputusan sedia ada sekarang, Prof? Menjimatkan kos itu sudah tentu, tetapi kita perlu bandingkan kos dengan manfaat yang kita dapat. Kerana kalau kita adakan pilihan raya serentak, pertama, keburukan daripada berbanding dengan kos yang dijimatkan adalah machinery kerajaan negeri itu tidak akan tertumpu secukupnya ke atas banjir. Kerana Menteri Besar sendiri dan exco perlu bertanding dan mereka akan melibatkan kaki tangan kerajaan tak kira apa janji mereka. Itu sesuatu yang kita perlu ambil maklum. Tetapi kalau sekarang dengan tidak berlaku serentak, kita nampak kerajaan negeri boleh lebih bersiap saga untuk membantu rakyat. Itu yang lebih penting. Saya rasa kita harus ingat bahawa tidak ada sebarang penjimatan dalam nilai ringgit dan sen itu cukup besar berbanding dengan risiko kehilangan nyawa rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi saya sebutkan, daripada segi kepentingan rakyat, adalah lebih baik rakyat mempunyai lebih satu peluang untuk mengundi dan menilai prestasi mereka yang memerintah. Kalau katakan PRN untuk 6 negeri ini berlaku pada bulan Ogos 2023, maka itu bermaknanya hampir 9 bulan selepas kerajaan persekutuan baru dibentuk, rakyat bukan saja membuang undi untuk memilih kerajaan negeri, tetapi mereka juga ada kuasa untuk memberi insentif supaya kerajaan persekutuan itu mengambil berat apa yang diperlukan rakyat, dan kalau mereka tidak cukup baik, maka rakyat ada peluang untuk menambahkan kuasa kepada parti yang lain supaya yang menjadi pemerintah itu lebih kena lebih berhati-hati dan lebih serius dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Saya rasa kedua kebaikan ini jauh lebih besar daripada sebarang penjimatan dalam pengendalian kos pilihan raya. Dan kita perlu ingat, kali pertama apabila Tanah Melayu mengadakan pilihan raya pada tahun 1959, negeri PRN sebenarnya berlaku lebih kurang 3-4 bulan sebelum pilihan raya persekutuan. Dan kita hari ini sebenarnya adalah balik kepada tradisi yang asal. Dari segi urus takbir pula, Prof, kita melihat pada segi pengurusan sesebuah negeri itu dan keputusan yang diambil ini untuk tidak membubarkan DUN, adakah ia akan memberi cabaran yang cukup besar dan menjejaskan secara meja, mungkin memberi cabaran kepada pentadbiran buat pemimpin di peringkat negeri untuk menguruskan negeri mereka sekiranya mereka tidak, seperti mana kita tahu, tidak membubarkan DUN mereka dalam PRU 15 ini, Prof? Tidak. Saya rasa kalau untuk negeri sebenarnya lebih baik kerana mereka ada peluang daripada segi pilihan raya, mereka ada lebih peluang untuk meneliti apa kelemahan mereka. Kerana kita menggunakan senarai pengundi yang sama dengan
dengan daerah mengundi yang sama, maksudnya kalau kita melihat, meneliti keputusan dalam PIU 15, maka kita boleh tahu kawasan mana tu menyokong kerajaan, parti-parti mana. Jadi untuk parti-parti pemerintah negeri, mereka boleh menilai, mengambil kira keputusan itu dan melihat kawasan yang mereka belum berkhidmat cukup baik untuk menawan hati rakyat dan memperbanyakkan usaha mereka. Jadi daripada segi itu, dia sebenarnya membawa kepada peningkatan prestasi kerajaan negeri dan untuk kebaikan rakyat. Apa yang menyusahkan ialah bagi parti politik kerana mereka tidak dapat memusatkan kuasa sama ada daripada segi kerajaan ataupun parti. Kerana dengan pilihan raya tidak serentak untuk persekutuan negeri, maka mood orang awam ataupun rakyat yang berbeza akan tercermin dalam pilihan raya yang berlainan pada pilihan raya pada berlainan masa. Jadi mereka tidak dapat mendapat kemenangan besar di peringkat persekutuan dan semua negeri kerana angin bertiup ke sesuatu arah. Ini lebih baik untuk demokrasi kerana kita akan dapat imbangan dan semakan yang lebih baik dan parti-parti akan lebih bersikap rendah diri kerana mereka tidak terlalu angkuh semata-mata kerana angin sekarang bertiup ke arah mereka. Tak kira parti mana. Baik, itu topik pertama yang kita bincangkan bersama dengan Profesor Wong Chin Huat, saintis politik. Kita akan teruskan diskusi kita bersama Prof selepas ini, tapi kita berhenti rehat seketika.